الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada kali ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tadi? Ada tunggu nama. InsyaAllah pada kali ini kita nak menyambung jawapan kepada musuh Islam yang menolak hukuman hudud khususnya, yang mana kita telah pun membaca dua jawapan dalam menolak keraguan dan juga penolakan daripada kalangan musuh-musuh Islam terhadap hukuman hudud. Kemudian yang ketiga, sambungannya, tidak perlulah kita kemukakan lagi pandangan pakar psikologi yang membincangkan tentang bahaya perbuatan mencuri dan mereka yang panjang tangan ini. Menurut mereka, jenayah ini akan menjadikan pelakunya tega dan tidak boleh dirawat dengan hukuman biasa. Tidak perlulah juga kita bincangkan lagi tentang bahaya dan kesan buruk jenayah zina kepada masyarakat. Apatah lagi apabila tersebarnya penyakit AIDS di kalangan masyarakat yang membenarkan zina. Masyarakat ini akhirnya diancam kehancuran. Apabila kita paparkan kenyataan-kenyataan ini dan kita bandingkan realiti yang berlaku dalam masyarakat yang menolak syariat Allah Azza wa Jal, seterusnya kita bandingkan dengan masyarakat yang menjalankan hukum Allah, kita akan dapati wujud jurang yang jelas berbeza. Dalam masyarakat yang menolak hukum Allah, golongan pencuri menikmati kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan ahli perniagaan dan pemimpin kesatuan. Mereka tidak perlu takut kepada sebarang hukuman.
Dalam masa yang sama, penyakit kelamin pula menyerang semua lapisan masyarakat, baik yang tua maupun yang muda. Penyakit ini menyebabkan mereka merana lebih dahsyat daripada ketika dikenakan hukuman sebat atau perjam. Keadaannya berbeza apabila kita meninjau masyarakat yang melaksanakan hukum Allah. Kita dapati masyarakatnya hidup dalam keadaan aman dan selesa. Mereka tidak menanggung penyakit yang mengancam kehidupan mereka. Kenyataan ini sudah cukup untuk menyedarkan mereka yang berfikir secara rasional dan beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, kemudian menikmati kebebasan berfikir, semoga Allah memberikan mereka petunjuk ke jalan yang benar. Jadi kalau kita lihat kepada negara yang menjalankan hukuman jinayah Islam ini, kita lihat bagaimana ia dapat kesannya memang jelas sekali lah. Dapat untuk mencegah jinayah yang berlaku dalam negara yang dijalankan hukuman jinayah Islam di dalamnya, tuan-tuan. Ini merupakan suatu realiti. Sama ada di zaman dahulu maupun di zaman hari ini, tuan-tuan. Negara-negara yang menjalankan hukuman hudud, qisas, undang-undang jinayah Islam itu mampu untuk mencegah perbuatan jinayah yang berlaku. Di zaman Rasulullah dah tentu dah. Para sahabat radhiyallahu anhum, khulafa ar-rasyidin dan juga kerajaan-kerajaan Islam yang menjalankan hukuman memang dapat mencegah perbuatan jinayah. Bahkan kalau kita lihat kepada negara Malaysia sebelum itu, tanah Melayu pun, sebelum kedatangan Inggeris ke tanah Melayu, Melaka satu ketika itu telah pun menjalankan hukuman undang-undang jinayah Islam, di mana faktanya kalau kita baca kan, setelah mana Melaka melaksanakan undang-undang jinayah Islam, masyarakat kembali hidup dalam keadaan aman dan sentosa. Ini faktanya. Dan bila Melaka menjalankan hukum Islam. Bahkan juga negara-negara seperti Saudi Arabia juga, kita lihat bagaimana kesannya cukup besar dalam menangani ataupun dalam nak mengurangkan jinayah yang berlaku di negara mereka. Bahkan Brunei sendiri setelah setahun menjalankan hukuman jinayah Islam pun, setakat ini kita lihat tidak ada lagi hukuman potong tangan yang dikenakan kepada pencuri, sebatang rotan kepada penzina dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab sifat hukum Islam itu dia mencegah. Siapa yang mencegah? Allah Subhanahu wa taala. Nakalan minallah. Allah menyatakan sebagai pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu, tuan-tuan. Ini yang kita nak. Pertolongan daripada Allah, bantuan daripada Allah itu suatu yang kita sangat-sangat perlu sekali. Bahkan kita pun mengulang-ulangi suratul Fatihah dalam solat kita. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Kepada Allah kita minta pertolongan, tuan-tuan. Dan kita nak mendapat pertolongan Allah itu dengan syarat kita melaksanakan agama dia. Sebab Allah berjanji, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bantu menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu. Nampak? Syarat untuk kita dapat pertolongan Allah, kita kena tolong agama Allah. Maknanya kena tegakkan dulu agama Allah, barulah kita akan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak menegakkan agama Allah, kita tidak akan dapat pertolongan daripada Allah. Syarat kita tak buat. Syarat untuk kita mendapat pertolongan tu kita tak laksanakan. Bagaimana kita nak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, tuan-tuan. Jadi kemudian
Walau bagaimanapun dalam membincangkan tajuk hudud ini, ada dua perkara yang perlu diketengahkan. Yang pertama, walaupun Islam menetapkan hukuman berat yang menakutkan ini, namun Islam tidak mengabaikan aspek perundangan yang dapat menghalang manusia terjebak melakukan kesalahan tersebut. Maknanya hukum itu ada, tapi dalam masa yang sama mesti ada untuk nak menghalang tu kena ada, kan? Maknanya perkara-perkara yang boleh menghalang manusia melakukan jenayah itu mesti juga dilakukan. Di samping hukum tu ada. Dalam kes curi, Islam telah menetapkan agar segala keperluan asasi manusia dipenuhi. Bagi individu yang boleh bekerja, Islam menetapkan agar mereka diberikan kemudahan modal atau alat daripada Baitul Mal supaya mereka boleh bekerja, dengan harapan selepas beberapa ketika mereka akan mampu berusaha sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Malah individu ini akan dapat membantu orang lain pula mewujudkan peluang pekerjaan. Dalam keadaan ini masyarakat akan hidup dalam suasana saling bantu-membantu dan bekerja sama. Maknanya juga tuan-tuan, dalam Islam, maknanya peluang-peluang pekerjaan itu mestilah diadakan. Tidaklah maknanya ada pengangguran, masalah ekonomi, tak ada kerja dan sebagainya. Bila berlakunya kecurian, orang yang tak bekerja sebab tak ada kerja, pengangguran tuan-tuan, tak dikenakan hukuman hudud. Kan? Syarat untuk mengenakan hukum hudud tu tak ada. Sebab apa? Sebab masalah pengangguran, masalah kerja tak ada. Kan? Tapi kita di Malaysia, alhamdulillah lah tuan-tuan, kerja banyak. Sampai orang luar negara pun datang ke sini. Kan? Kerja cuma nak tak nak je. Kan? Mau tak mau ya tuan-tuan. Nah, itu tidak alasannya lah. Kan? Tapi kalau kita boleh katakan di negara kita, alhamdulillah, pekerjaan tu ada. Cuma mungkinlah dari sudut pendapatan tu tidaklah kita nak sebut kata semuanya lumayan, tidak kan? Tapi insya-Allah ada. Kan? Boleh sebenarnya, kan? Ini yang masalah tak nak kerja. Kan? Malas bekerja tuan-tuan. Bila malas kerja, tak ada duit, mencuri ya. Itu yang masalah tuan-tuan. Jadi kena lihat semua aspek lah. Kalau sekiranya dah tak mampu, maka Baitul Mal boleh menolong. Kan? Ada harta Baitul Mal boleh membantu dan sebagainya. Tengok keadaan lah orang macam mana tuan-tuan. Kalau orang tu miskin sangat, kalau dia mencuri, tak dikenakan hukuman had potong tangan. Bahkan kalau sekiranya pekerja diberikan gaji tak cukup, kemudian dia mencuri, kan? Bukan tak dikenakan juga orang seperti tersebut dipotong tangan, tak ada. Kan? Pasal apa? Gaji tak cukup dia bagi. Kan? Itu sebab pada zaman Sayyidina Umar, bila mana ada seorang majikan, dia membawa pekerja yang mencuri harta dia, kan? Kemudian ditanya oleh Umar kepada pekerja tersebut kenapa dia mencuri. Dia kata gaji tak cukup. Majikan bagi gaji tak cukup tuan-tuan. Kemudian kata Umar, kalau sekiranya dia mencuri lagi, bukan tangan dia yang aku potong, tangan majikan tu yang kena potong. Tu dia. Nampak? Itu dia keadilan. Kan? Keadilan. Tapi hampa cukup tak gaji ni? Gaji tu cukup, cukup lebih lagi dah. Alhamdulillah lah. Kan? Petronas kan, minyak kan, kaya, alhamdulillah lah. Tapi di sana, di luar-luar sana lah kan. Kalau gaji tak cukup tak boleh. Kita ada gaji minima ada kan? Gaji minima kita berapa? RM900 lah. RM900 cukup? RM900 lebih ke apa? Dia ada gaji minima ke tak? Dah tetap gaji minima RM900 ke apa? Ke RM1,000? Itu jadi makna tengok keadaan lah. Kan? Kalau anak dia ramai dan sebagainya, kan? Dalam keadaan gaji RM1,000-2,000 mana cukup? Kan? Di Kuala Lumpur ni tuan-tuan, gaji RM1,000-2,000 mana cukup? Kalau anak 5 orang, tak cukup. Itu sebab kadang-kadang kita lihat orang dia kerja malam lagi, jadi pemandu teksi.
siang kerja pejabat, malam kena jadi pemandu teksi tuan-tuan, sebab nak dapat duit lebih, nak menyara hidup anak-anak dan sebagainya. Pendidikan nak kena bayar, perubatan nak kena bayar, kan? Macam-macam hari ni tuan-tuan, kan? Dia punya kan pembayaran tu, dengan cukai sana cukai sini, GST, kan? Dan hari ni peniaga pun mengeluh tuan-tuan. Satu, barang harga naik. Yang kedua, kena GST lagi. Maka sebab itu kuasa membeli dah kurang hari ni, kan? Sungguh ini peniaga sendiri pun merungut bila ada GST ni tuan-tuan, kan? Bukannya boleh apa, kan? Boleh ni lagi mahal lagi, kan? Mana barang tu dah naik dah, kena lagi GST 2 kali, double, kan? Double tuan-tuan. Bukan sebagaimana seorang menteri tu kata, dia kata bila ni dia punya cukai turun, dulu 10% kena, hari ni 6%. Mana dia? Tak ada pun. Karut betul, kan? Inilah bagi makan coklat. Baik. Jadi tengok keadaan juga, makna siapa yang mencuri itu kena siasat dulu. Kena siasat dulu. Bukan kata curi potong tangan, tuan-tuan. Tunggu. Hari ni tuan-tuan bahaya. Bukan setakat tu, rompak tu kan. Bila minggu lepas kan, Dr. Fauzi Rahman ditetak kepala tuan-tuan. Kan, ditetak kepala dia. Dia nak menyelamatkan isteri dia, kan. Bagaimana bila isteri dia beli ikan di depan rumah ya. Kan, jadi ada 2 orang naik motosikal, dia duk nampak gelang yang dipakai oleh isteri Dr. Fauzi Rahman, maka dia pun tak rampas, makna nak ambil gelang tu tuan. Dr. Fauzi keluar daripada rumah, selamatkan isteri dia. Hero lah kira ni. Kan, tapi hero kena tetak, kan? Kena tetak. Masuk hospital, kena 10 jahitan tuan-tuan. Naya ya tuan-tuan, nampak tak? Ini dia. Bila tak ada, bukan setakat harta tak selamat, jiwa tak selamat tuan-tuan. Kan? Jiwa tak selamat. Apalah. Bukan tak kenal Dr. Fauzi, tak tahulah. Melayu tuan-tuan. Orang Melayu, bukan Hindu ke apa ke. Orang Melayu kita. Kan? Dia main tetak je. Dia tak kira dah. Kan? Orang tua dah. Kan? Tak kesian langsung. Kan? Tak ada peri kemanusiaan sungguh. Pencuri, perompak ni pun tengoklah keadaan, siapa dia nak lawan pun, kan? Tak kira dah, tak kira ustaz tak ustaz kena tuan-tuan. Hari ni, kan? Macam selipar Jepun lah, kan? Selipar bawa ke masjid, dia tak kira selipar tu imam tak tu imam, dia tengok selipar tu elok dia ambil lah. Kan? Tu imam pun dia sapu, dia tak kira. Kan? Dia tak peduli tuan-tuan, kan? Dalam kes zina pula, Islam memerintahkan agar umat Islam menutup aurat, berhijab, memakai tudung, menjaga pergaulan antara laki-laki dan wanita, dan tidak berkhalwat berdua-duaan lelaki dan perempuan di tempat yang sunyi. Islam juga menggalakkan mas kahwin yang rendah dan mengahwinkan anak perempuan dengan laki-laki yang baik, pekerti dan berpegang dengan agama tanpa memandang kepada harta dan kekayaan. Sama juga tuan-tuan nak mengelakkan daripada zina, kan? Kena pakaian tu kena tutup aurat, jangan dedahkan aurat, pakai tudung, pergaulan jangan terlalu bebas, jangan berlakunya khalwat, duduk berdua-duaan, semua membawa kepada perbuatan zina. Ditambah lagi tuan-tuan, jangan letakkan mas kahwin tinggi sangat, kan? Tapi biasa mas kahwin tak tinggi, yang tinggi hantaran tu, kan? Mas kahwin RM300 Selangor tuan-tuan, bukan banyak mana, kan? Di Johor RM80 lagi ke apa ke, kan? Ada hak negeri tuan-tuan tak sampai RM100. Mas kahwin murah, hantaran tu yang tinggi sangat. Ni semua menyebabkan berlakunya penangguhan perkahwinan, kan? Kahwin lambat. Bila kahwin lambat tuan-tuannya nak maklum nak macam mana, kan? Jadi duk keluar hari-hari dah, malam-malam dah keluar tuan-tuan, macam lagi bini dah, tapi nak kahwin tak ada duit,
terpaksa tangguh, terpaksa berhutang dan sebagainya. Ini pun satu hal juga masyarakat kita, tuan-tuan. Dia tak kira dia. Dia nak kira ikut keadaan semasa. Hari ni berapa ribu? Hantaran berapa ribu dah hari ni? 20 ribu lah. Mana 10 ribu dah. Tak ada dah 10 ribu hari ni. 15-20 ribu lah. Itu hantaran, tuan-tuan. Tu belum masuk kenduri lagi. Kenduri berapa dah? Makna busuk-busuk 50 ribu kena ada. 50 ribu, tuan-tuan. Ni hutang PTPTN pun tak bayar lagi. Nak kahwin, tuan-tuan, nak macam mana? Hutang motosikal, hutang kereta, banyak hutang. Ni kena buat, kena buat apa ni? Kena buat personal loan lagi. Habis. Jadi ini masalah. Jadi sebab itu ini masalah. Apabila berlakunya macam ni, menyebabkan berlakunya perbuatan zina. Zina, tuan-tuan. Bahkan dalam Islam, tuan-tuan, bila ada orang datang masuk meminang, kalau orang tu baik, terima pinangan dia. Tu, segerakan perkahwinan tu adalah merupakan sunnah. Antara perkara yang perlu disegerakan, tuan-tuan, ialah bila orang datang masuk meminang anak kita tu, orang baik. Orang tu orang yang baik, tuan-tuan, solat taat, tak tinggal jaga solat dan sebagainya, maka terimalah pinangan dia. Terima, tuan-tuan, kalau orang datang masuk minang, insya-Allah. Betul? Ini kita duk tengok juga siapa dia yang nak masuk minang ni. Pakai kereta apa, kerja apa, gaji berapa. Kita nampak harta keduniaan, kita tak nampak dari sudut agama dia. Agama, tuan-tuan, tu sebablah, tuan-tuan, kena syarat lah. Siapa nak kahwin, tuan-tuan, kita nak jadikan anak kita menantu ni, tuan-tuan, kita interview dia. Interview apa? Bacaan suratul Fatihah dia betul ke tidak? Ni tak ada interview langsung. Tak kira, tuan-tuan. Kita temu duga dia. Kita suruh dia jadi imam solat. Boleh tak boleh? Barulah boleh jadi pemimpin dalam rumah tangga. Ini baru betul. Itu syaratnya sepatutnya, tuan-tuan. Maknanya, tuan-tuan, siapa nak kahwin dengan anak kita, kita syaratkan dia, kita tanya dia bacaan Fatihah dia lagu mana. Tapi kita pun kena betul juga bacaan Fatihah. Kita betul-betul nak test orang tak betul, tak jadi juga. Begitu cerita dia, kan. Sungguh, ini basic, tuan-tuan. Bila suratul Fatihah baca tak betul, solat tak betul. Nak jadi imam solat macam mana? Suruh dia belajar dulu. Kan, sebelum dia nak kahwin, suruh dia belajar dulu. Bukan tak boleh belajar. Quran ni, tuan-tuan, boleh belajar. Cuma nak tak nak je. Semua benda Islam ni boleh dipelajari sebenarnya. Boleh dipelajari, boleh difahami. Sungguh, bukan payah mana pun. Mau tak mau je. Jadi itu syarat utama kalau kita letakkan. Nak je menantu kita, nak test dulu. Bacaan Fatihah macam mana. Suruh dia jadi imam dulu. Itu yang laki-laki lah. Hak perempuan pun sama juga. Boleh test juga. Bacaan Fatihah dia lagu mana. Itu sebenarnya. Bukan lihat kepada yang lain. Sebab Nabi suruh fazfar bizati din taribat siadak. Kan? Pilihlah yang beragama, nescaya kamu bahagia. Itu syarat bahagia, maknanya di sudut agama tu yang kita nak lihat. Tapi kalau agama ada, rupa ada, harta ada, keturunan pun baik, tuan-tuan, itu lagi cantik. Kan? Tapi kalau tak ada yang lain, agama sudah cukup dalam pemilihan untuk menjadikan pasangan rumah tangga ni, tuan-tuan. Nampak? Jadi mas kahwin tu sebab juga Nabi kata yang paling baik ialah mas kahwin yang paling mudah. Kan? Bila mas kahwin tu mudah, tuan-tuan, itulah yang terbaik. Sebab Islam ni dia tidak menyusahkan. Dan memang pun Islam tak susah. Yang menyusahkan adat. Syariat insya-Allah okey, tuan-tuan. Kan? Mas kahwin tak sampai ribu-ribu. Kan? Yang masalahnya ialah adat. Hantaran tu adat. Hantaran adat, tuan-tuan. Kalau tak ada hantaran pun tak apa. Yang penting mas kahwin tu wajib. Kan? Mas kahwin tu wajib. Boleh hutang lagi, tuan-tuan. Nampak? Islam mudah tak mudah, tuan-tuan.
Sampai boleh berhutang ni. Kalau dah tak ada duit, hutang pun tak apa. Tapi koman lah sikit kan. Tunai hutang pula kan. Koman lah sikit kan. Tapi tak apa nak buat macam mana. Dah nak kahwin, kahwin ya tuan-tuan. InsyaAllah lah lepas kahwin, rezeki ada. Sungguh tuan-tuan. Kahwin, rezeki ada tuan-tuan. Sungguh. Belum kahwin dulu kita mana ada apa? Ada apa-apa tak di rumah kita? Periuk mangkuk ada tak? Pinggan mangkuk ada tak di rumah kita? Lepas kahwinnya ada pinggan mangkuk, tu rezeki semua tu. Sekejap beli tu, sekejap beli ni. Itu semua rezeki daripada Allah tuan-tuan. Belum kahwin tu mana ada apa? Selas pinggang kita, baju je, pakaian je. Lepas kahwin itu beli, ini beli. Apa ada? Tu apa ada? Rezeki tu. Sungguh, itu kalau kahwin satu, kalau kahwin dua lagi banyak rezeki. Macam boleh. Dia berkata begitu, lebih banyak lagi rezeki sungguh. Ada insya-Allah. Dia berkat. Kan? Yang penting tu berkat. Berkat tu daripada Allah Ta'ala. Kalau perkahwinan tu perkahwinan yang ianya dilakukan dengan cara yang betul, kan? Kenduri pun elok dan sebagainya, jaga syariat, ianya diberkati oleh Allah Ta'ala. Itu sebab bila berlaku itu, bila kita nak ucapkan apa kepada pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan keberkatan kepada pengantin tuan-tuan. Doakan keberkatan. Kita tidak doakan panjang umur. Kita tak doakan rezeki yang luas, tapi termasuk di situ. Berkat ni maknanya dia menyeluruh. Kan? Keberkatan. Kita ucapkan semoga Allah memberikan keberkatan kepada kamu, kepada pasangan kamu, dan menghimpunkan kamu berdua dalam keadaan baik, khair. Khair juga berkat. Kan? Kita nak macam tu. Kan? Kita nak maknanya pengantin tu hidup dalam keadaan keberkatan. Itu yang paling penting sekali tuan-tuan. Ini pergi doa supaya berkekalan sampai anak cucu. Sampai cucu jadi cerai berai tuan-tuan. Mana boleh? Dia bukan. Dia perkahwinan ni kita nak kebahagiaan tu sampai bila? Sampai syurga. Betul tak? Kan? Kita nak hidup kita ni tuan-tuan bukan setakat dunia. Kita nak hidup bersama keluarga sampai di syurga. Sebab orang yang masuk syurga dengan keluarga ni, dia masuk syurga dalam keadaan yang sangat gembira. Yang Allah sebut dalam Quran, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Di mana orang yang syurga bersama dengan keluarganya itu dalam keadaan sangat gembira tuan-tuan. Kita nak duduk di syurga bersama dengan keluarga, dengan isteri, dengan anak-anak kita, masuk syurga bersama-sama. Inilah yang paling gembira sekali tuan-tuan bila kita masuk ke syurga insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita nak bahagia itu sampai bila? Sampai ke mana? Sampai ke syurga. Bukan sampai akhir hayat. Ialah akhir hayat lah. Tapi sampai ke syurga kita nak. Inilah yang kita mahukan tuan-tuan. Hidup ni di dunia dan di akhirat. Baik. Jadi dalam soal ini kita sebutkan tadi bahawa Islam juga menggalakkan mas kahwin yang merendah dan mengahwinkan anak perempuan dengan lelaki-lelaki yang baik, pekerti dan berpegang dengan agama tanpa memandang kepada harta dan kekayaan. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, "Idza atakum man tardawna khalqahu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasad." Apabila datang kepada kamu seorang yang kamu berkenan pegangan agama dan akhlaknya, hendaklah kamu kahwinkannya. Jika kamu tidak lakukan sedemikian, nescaya akan wujudlah kepincangan dan kerosakan di muka bumi. Nampak? Ini hadis Nabi tuan-tuan. Kalau tolak pinangan tu, itu suatu perkara yang akan boleh menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Kan? Kalau kita, orang yang datang tu orang yang agama dia elok, akhlaknya baik, terimalah pinangan dia. Dan kalau tidak terima, Nabi kata apa? Jika kamu tidak lakukan demikian, nescaya akan wujudlah kepincangan dan kerosakan di
di muka bumi. Fitnah akan berlaku, tuan-tuan. Jadi terima. Kalau yang baik, terima, tuan-tuan. Baik, terdapat juga banyak lagi hukum hakam yang seumpamanya yang boleh diperolehi di dalam buku-buku fiqh. Baik, kemudian yang kedua, tujuan di sebalik hukuman yang dikenakan oleh Islam bukan semata-mata untuk menyeksa penjenayah, tetapi untuk menjamin keharmonian masyarakat. Dia bukan nak menghukum semata-mata, tidak. Dia lebih kepada pencegahan dan didikan kepada masyarakat. Itu yang lebih. Itu sebab dalam Islam, kalau ada sebarang keraguan dalam soal nak mensabitkan kesalahan itu, kalau ada keraguan maka ditolak. Maknanya ditolak hukum hudud, tak dijalankan, tak dikenakan hukum hudud bila ada keraguan, tuan-tuan. Dalam Islam juga lebih baik silap tidak menghukum orang yang bersalah daripada silap menghukum orang yang tidak bersalah. Melepaskan orang yang tidak silap melepaskan orang yang bersalah lebih baik daripada silap menghukum orang yang tidak bersalah. Maknanya kalau terlepas-lepaslah, kan, tak apa, kan, lepas pun tak apa, kan, bukan nak hukum sangat. Oleh itu hukuman yang dijatuhkan mestilah hanyalah ke arah mencapai matlamat tersebut. Pelaksanaan hukuman hanyalah cara, bukannya matlamat. Kan? Hukum ini hanyalah cara. Matlamat untuk apa? Matlamat untuk nak mencegah jinayah, nak mendidik masyarakat, nak supaya jinayah tidak akan berlaku. Itu matlamat dia. Adapun hukum itu hanyalah sebagai cara saja. Matlamat ialah untuk keharmonian masyarakat. Jelasnya apa saja cara yang membantu mencapai matlamat tersebut amat-amat dituntut. Jelasnya semua hukuman yang ditetapkan syariat Islam telah terbukti supaya berjaya mencapai matlamat yang diceritakan ini. Sejarah Islam, sejarah silam dan moden telah mencatatkan pengalaman ini, dan jelaslah hukum Islam adalah ubat penawar yang mujarab dan berkesan. Dalam masa yang sama, kita dapati undang-undang manusia di negara-negara maju sendiri gagal mencapai matlamat ini. Kita nampak sendiri, tuan-tuan, negara maju seperti Amerika Syarikat sendiri pun berhadapan dengan masalah jinayah. Walaupun maju, walaupun memang hebat, negara yang hebat, teknologi tinggi, canggih, tuan-tuan, tapi jinayah tak dapat ditangani. Kan? Tak dapat ditangani jenayah yang berlaku di Amerika Syarikat. Walaupun maju, boleh kata setiap hari ada jenayah. Bahkan setiap jam adanya perbuatan jenayah yang dilakukan di sana, tuan-tuan. Gagal, kita nak katakan undang-undang manusia terbukti gagal di mana-mana pun. Dalam masa yang sama, kita dapati undang-undang manusia di negara-negara maju sendiri gagal mencapai matlamat ini. Matlamat bagi menjamin keharmonian, keamanan dan kestabilan masyarakat. Pelbagai kes yang dipaparkan oleh akhbar dan statistik yang diterbitkan daripada kesemasa cukup untuk menggambarkan suasana ini. Ini kita lihat sendiri bagaimana kegagalan undang-undang yang direka cipta oleh manusia daripada dulu lagi sampailah kepada hari ini terbukti gagal. Dan tidak ada seorang pun yang boleh bangga dengan undang-undang yang direka oleh manusia itu. Tak ada siapa yang boleh bangga. Tak ada siapa. Bahkan semua orang mengakui. Mengaku sajalah. Tapi penyelesaian tindakan tu tak dilakukan. Sedangkan dalam Islam ni ada penyelesaian. Tidak ada satu pun perkara yang tak dapat diselesaikan mengikut Islam. Sebab al-Islamu huwal hal. Islam adalah penyelesaian. Ini penyelesaian, tuan. Sungguh. Jadi, rojok Al-Quran, rojok As-Sunnah. Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila.
Allah sebut, maka sekiranya kamu berselisih faham dalam sesuatu perkara, apapun perkara, syai'in, nakirah, umum, apapun masalah, umum tuan-tuan, semua masalah, masalah peribadi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah negara, masyarakat, masalah ekonomi, politik, masalah apapun, kan? Allah kata farudduhu ilallahi wa rasul, hendaklah dikembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tanda pula kita ni, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat ni tuan-tuan, tanda dia apa? Bila ada masalah, rojokannya Allah, Al-Quran, rojokan Rasulullah, yakni hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu tanda kita beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan kesan dia, natijahnya Allah kata zalika khairun, yang demikian itulah yang lebih baik. Baik tuan-tuan. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik penyelesaiannya. Allah sebut ini penyelesaiannya ialah Al-Quran As-Sunnah. Al-Quran As-Sunnah tuan-tuan. Sungguh tidak ada satu pun masalah yang tak dapat diselesaikan dalam Islam ni tuan-tuan. Semua ada. Semua ada. Sebagaimana Allah turunkan penyakit, tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada ubat, melainkan Allah turunkan juga penawar dia. Ada penawar tuan-tuan, kecuali mati tak ada penyakit, tidak ada, makna tidak ada ubat. Tak boleh kita nak menghalang kematian, tak boleh lah. Tapi untuk melambatkan kematian boleh kot. Makan ubat untuk melambatkan mati je lah. Tapi mati tetap mati tuan-tuan. Mati tetap mati. Cuma dia nak surut penyakit ada ubat. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada ubat. Ini memang Nabi sebut. Sebab yang menurunkan penyakit itu pun daripada Allah, yang memberikan kesembuhan itu juga daripada Allah Ta'ala. Jadi kita cuma tak serasi ataupun tak jumpa lagi ubat yang betul-betul. Mungkin itu yang menyebabkan kita tak sembuh-sembuh sakit lagi lah. Sebab itu ini dia Islam. Islam ada obat, ada penawar dia, insya-Allah. Ada siapa dia? Okey, itu jawapan kepada apa? Kepada penolakan dan keraguan yang timbulkan oleh musuh-musuh Islam terhadap undang-undang jenayah Islam. Tuan, habis. InsyaAllah kita akan beralih nanti kepada hukum ataupun undang-undang hukuman rompakan, hirabah. Apakah huraian kita akan lihat nanti. Hirabah ni rompakan, macam mana yang dikatakan rompakan, dan juga hukuman kepada perompak. Dia berbeza dengan pencuri. Pencuri hukumnya potong tangan, tapi rompakan ni dia ada 4 jenis. 4 jenis hukuman kepada perompak, melihat kepada keadaan dan situasi rompakan itu dilakukan. Ini insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang. Memandangkan kita ada solat hajat hari ini. Lepas solat Zuhur nanti kita ada solat hajat untuk kaki tangan Ahmad Faris, di mana mohon kesembuhan ibu mertuanya Zaliha Yahya yang berada di ward kecemasan Hospital Ampang akibat komplikasi diabetes dan darah yang tinggi. Ini kita doakan supaya Puan Zaliha Yahya ini diberikan kesembuhan yang cepat, insya-Allah, dalam solat hajat kita sebentar nanti. Dan kita juga bolehlah lampirkan jugalah hajat-hajat kita sama, bolehlah tuan-tuan. Sampingan tu kita boleh, kita ada apa-apa hajat tuan-tuan. Dan memang Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat merupakan salah satu daripada cara untuk kita minta pertolongan kepada Allah.
Jadi kita minta tolong kepada Allah dengan kita mendirikan salat hajat, insya-Allah tuan-tuan. Selepas kita lepas salat zuhur, insya-Allah. Kemudian di belakang tuan-tuan ada juga wakaf kitab Iqra. Kitab Iqra ini untuk disampaikan kepada ma'had tahfiz dan juga penduduk-penduduk di Fatani. Kita punya ada wakilnya daripada Fatani, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sampaikan ke sana. Iqra ni dia perlukan kitab Iqra ni, tuan-tuan, untuk kepada penduduk sana dan juga kepada ma'had tahfiz di Fatani, tuan-tuan. Ini program di Fatani, insya-Allah. Kemudiannya yang keduanya